Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Bidang sirah, tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat sejati. Bahagian yang pertama. Baiklah murid-murid, pertama sekali mari kita lihat apakah dia pengertian sahabat Nabi. Pengertian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati dalam Islam. Ya, itulah dia pengertian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati dalam keadaan Islam. Untuk paparan video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa orang sahabat Nabi yang terkenal. Baiklah, sahabat Nabi itu ramai jumlahnya, tetapi di sini saya hanya akan menerangkan beberapa orang sahaja. Sahabat Nabi yang terpilih yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Bilal bin Rabah. Yang ketiga, Ali bin Abi Talib. Dan yang terakhir sekali ialah Sumayyah bintu Khayyat. Jadi, kenapa saya hanya pilih 4 orang sahaja? Kerana kita ambil perjuangan dan ujian yang mereka hadapi ketika awal-awal memeluk agama Islam. Baiklah, untuk paparan yang pertama, mari kita lihat pada seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita ulang lagi sekali, Abu Bakar As-Siddiq. Fakta-faktanya ialah, yang pertama, diberi gelaran As-Siddiq kerana beliau amat mempercayai ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ketika itu Nabi Muhammad ditentang oleh orang-orang Quraisy yang tidak beriman dan juga ditentang oleh orang-orang musyrikin di Mekah, tetapi beliau sebagai seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mempercayai ajaran yang disampaikan oleh baginda. Fakta yang kedua ialah beliau merupakan sahabat terawal memeluk Islam. Fakta yang ketiga mengenai Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga adalah seorang peneman Nabi ketika berhijrah. Jadi, ke mana sahaja Nabi pergi, Abu Bakar akan sentiasa menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fakta yang keempat ialah beliau juga adalah seorang khalifah, iaitu ketua bagi kaum muslimin yang pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah dilantik secara sepakat oleh orang-orang Islam ketika itu untuk menggantikan ataupun mengetuai orang-orang Islam sebagai pemimpin. Dan fakta yang kelima, beliau meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah. Sahabat yang berikutnya iaitu Bilal bin Rabah. Nama Bilal ini tidak asing bagi kita kerana seperti sedia maklum, Bilal ni ialah orang yang melaungkan azan di masjid. Disebabkan orang yang pertama melaungkan azan di dalam Islam ialah Bilal bin Rabah, maka nama beliau kekal terpahat sehingga hari ini sebagai orang yang melaungkan azan di masjid-masjid, iaitu kita kenali sebagai Bilal. Baiklah, fakta yang pertama mengenai Bilal ini ialah beliau merupakan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muazzin di sini bermaksud orang yang melaungkan azan untuk solat fardu di masjid. Fakta yang kedua, beliau ialah hamba terawal memeluk Islam. Fakta yang ketiga, disebabkan statusnya sebagai seorang hamba, maka tuan kepada Bilal ini telah menjemur beliau di padang pasir dan meletakkan batu di atas dadanya sebagai bentuk penyiksaan kerana Bilal bin Rabah percaya kepada ajaran Islam. Fakta yang ketiga, beliau juga adalah salah seorang yang menyertai peperangan Badar. Ya, peperangan Badar merupakan peperangan pertama yang melibatkan orang Islam menentang kaum musyrikin. Dan fakta yang kelima, beliau meninggal dunia pada 20 Hijrah. Individu yang ketiga ataupun sahabat yang ketiga ini amat terkenal kerana yang pertamanya, dia adalah seorang wanita. Kemudian yang keduanya, banyak lagu-lagu nasyid diinspirasikan daripada perjuangan beliau. Beliau ialah Sumayyah bintu Khayyat. Fakta yang pertama mengenai beliau ialah beliau ialah wanita pertama mati syahid. Kerana apa beliau mati syahid? Kerana beliau telah diseksa supaya untuk menukar pengakuan daripada beriman kepada Allah kembali menyembah berhala. Fakta yang kedua, beliau merupakan ibu kepada Ammar bin Yasir, di mana keluarga Yasir ini ramai yang terlibat diseksa oleh orang-orang musyrikin. Fakta yang ketiga ialah beliau dan suaminya iaitu Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Fakta yang keempat, beliau juga sebelum dibunuh diseksa dan dijemur di padang pasir supaya beliau menarik pengakuannya beriman kepada Allah kembali kepada ajaran jahiliah. Kemudian yang kelima, beliau meninggal dunia sebelum hijrah.
Sahabat Nabi yang berikutnya ialah Ali bin Abi Talib. Kita lihat pada fakta yang pertama, beliau merupakan sepupu dan menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa sepupu? Kerana Abi Talib merupakan pakcik kepada Nabi Muhammad. Dan Ali bin Abi Talib telah berkahwin dengan anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta yang kedua, beliau juga merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam. Ya, ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, beliau masih lagi dalam usia kanak-kanak. Yang ketiga, beliau merupakan khalifah Islam yang keempat. Fakta yang keempat ialah beliau merupakan panglima Islam yang gagah. Dan fakta yang kelima, beliau meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijrah. Sebagai rumusan untuk bahagian yang pertama ini, dapatlah kita ketahui bahawa sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang yang banyak mendukung perjuangan agama Islam khususnya. Mereka ini juga ramai yang sanggup berkorban kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ashabi kan nujum. Fa bi ayyihi muqtadaitum tadaitum." Yang bermaksud, para sahabatku seperti bintang-bintang. Dengan sesiapa sahaja kamu ikuti, nescaya kamu akan memperoleh petunjuk. Jadi, sahabat Nabi ini ialah orang yang hampir dan rapat dengan Nabi, dan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini menjadi tempat rujukan mengenai ajaran-ajaran Islam, tempat rujukan mengenai pemahaman Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, anda telah pun mengetahui serba sedikit kisah sahabat-sahabat Nabi. InsyaAllah, kita akan bertemu pada bahagian yang kedua mengenai Nabi sahabat yang sejati. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.